Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap penonton semua berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu, bahagia selalu. Pada video kali ini ada dua kisah seram. Kisah seram pertama dialami oleh seorang pemandu lori dan kisah kedua dialami oleh seorang pembeli kereta second hand. Let's go. Kisah pertama dialami oleh seorang pemandu lori yang bernama Razak. Razak ni dah lama bawa lori. Lebih kurang 20 tahun pengalaman dia bawa lori. Dah banyaklah pengalaman Razak ni. Macam-macam suka duka lah dia bawa lori. Dan kejadian seram ni berlaku pada tahun 2011. Pada satu hari tu Razak ni diarahkan oleh bos dia untuk hantar barang secara mengejut lah. Daripada tempat mana-mana tu tak berapa pasti, tapi jalan yang digunakan oleh Razak pada hari kejadian tu dia ada separuh guna highway dan juga separuh guna jalan yang macam jalan lama lah. Jadi pada hari nak hantar tu memang dah lewat lah. Memang Razak pun macam tak berapa ready lah nak ambil trip hantar barang tu. Tapi dia start juga, dia ikut juga sebab ada bayaran lebih lah. Jadi dia start lebih kurang dah lepas waktu kerja office hour, lebih kurang pukul 5 lebih pukul 6 macam tu baru dia start. Tapi pada hari tu ada perkara yang kurang menyenangkan lah berlaku. Razak ni bila dia start jalan tu, dia macam lori dia rosak. Tak lama lepas dia bawa lori tu, lebih kurang dalam pukul 7 lebih, lepas maghrib tu dia dah gerak dah lebih kurang 2 jam lebih ke 3 jam, lori dia rosak. Dan Razak masa tu dia berseorangan. Jadi nak repair lori tu ambil masa sikit. Jadi Razak dia siap baiki kerosakan lori dia tu pukul 11 malam lebih kurang. Jadi dia mulakan balik perjalanan tu pada jam 11 malam. Dan masa tu Razak memang dalam keadaan lapar. Dia cuma makan pagi, makan kuih macam tu je. Sampai ke petang. Lepas tu ada pula kerja bos dia bagi yang kena settle terus. Tu pun dah terlambat sebab lori rosak kan. Jadi dia pun sambunglah bergerak pukul 11 malam. Razak ni masa dalam perjalanan tu dia ada lalu lepas pada highway lah, maknanya kereta dia rosak dah lepas pada highway. Dia lalu kawasan orang asli. Lepas tu dia jumpa deretan kedai yang macam ditinggalkan lah, macam dah tak beroperasi. Kedai blok batu lah. Bangunan batu yang sederek tu semua dah tak ada orang lah, dah tak beroperasi. Lepas saja blok kosong tu, blok macam tinggal tu, dia nampak di belah kiri jalan, jauh daripada tu lah, macam dia tengok jauh lagi lah, tapi dah nampak ada cahaya warna kuning, seakan-akan macam gerai macam tu. Macam gerai makan, macam warung lah. Tapi Razak ni pelik juga sebab selalu dia lalu kat situ, tak ada kedai makan kat situ, kawasan tu. Tapi disebabkan dia dah lapar dan memang tak makan daripada pagi kan, makan kuih gitu je pagi, dia pun perlahankanlah lori dan berhenti kat situ, nak makan lah. Lepas tu bila Razak ni turun daripada lori, dia pergi dekat kedai tu, dia baca ada papan, macam dia bukanlah macam papan tanda yang sekarang ni macam kedai kan, dah print elok semua dekat board dia tu. Dia tak macam tu, dia macam papan macam tu je, papan yang dicap putih. Lepas tu ada tulisan guna berus cat, tulisan warna hitam. Dia tulis sarapan pagi dan makan tengah hari, dia tulis. Lepas tu Razak masa tu dah pelik dah, kedai ni patutnya sediakan jual sarapan pagi dengan tengah hari, tapi sekarang ni dah pukul 11 lebih buka lagi kan. Macam dia pun pelik jugalah. Masa tu dia sampai dekat kedai tu, dia tengok tak ada orang, tak ada pelanggan kat situ, orang yang jaga kedai pun tak ada. Lepas tu dia terperasan dekat kedai tu tak banyak kursi meja, ada lebih kurang 4-5 meja je, kursi pun tak banyak. Razak pun bagilah salam, Assalamualaikum. Lepas tu dia masuk dan dia duduk di salah satu kursi lah. Tak lama lepas tu keluarlah seorang lelaki dalam lingkungan 50-an, pertengahan umur.
datang dengan wajah yang berseri, senyum, kata Razak. Razak ni pun daripada rasa curiga, rasa tak sedap hati, dah rasa tenang. Rasa macam orang-orang. dia pun terfikir juga kan, dah apa tu, kedai warung yang dia tak pernah tengok ni, jangan-jangan bukan warung, macam tu. Tapi bila dah tengok wajah pakcik tu manis, senyum dia tu manis, Razak ni jadi lega. Jadi pakcik warung tu pun tanya, nak makan apa? Dia tanya. Lepas tu Razak tanyalah, mi ada tak pakcik? Mi goreng, lepas tu daging bakar. Malam tu Razak makan mi goreng dengan daging bakar, dia ingat lagi. Lepas tu dia minum kopi panas. Lepas tu pakcik tu pun pergilah ke dapur untuk siapkan makanan tu. Jadi masa pakcik tu ke dapur, Razak ni dia tengok-tengoklah keliling. Dia tengok-tengok keliling. Senyap aja, tak bunyi apa pun, cekerik tak bunyi, kereta lalu apa pun tak ada. Lepas tu dia tengok ke kawasan kedai ni. Memang simple betul. Tak ada apa-apa decoration yang lebih-lebih, tak ada. Dia sekadar macam dinding. Lepas tu dia perasan ada satu jam dinding. Lepas tu ada satu kalender. Lepas tu Razak ni pun bangun dia pergi tengok kalender tu. Bila dia tengok kalender, dia tengok tarikh tahun kalender tu 1975. Lepas tu dia tengok jam pun macam jam lama lah. Macam dia tengok macam berabuk macam tu kan. Lepas tu Razak ni terfikir, kedai ni memang retro punya style lah. Memang barang-barang lama kot, barang-barang antik mungkin lah dia kumpul. Lama lepas tu makanan Razak pun sampai. Mi dengan daging bakar, dengan kopi panas. Bila makanan dia sampai, Razak pun mulalah makan. Masa Razak makan tu, pakcik tu duduk kat sebelah dia. Duduk kat sebelah Razak dan tengok Razak makan. Macam seronok sangat tengok Razak makan. Lepas tu Razak ni bila dah tengok pakcik tu duduk sebelah dia, dia ajaklah bersembang kan. Dia tanya, "Pakcik, okey ke buka warung dekat sini? Sini tak ramai orang lalu." Lepas tu pakcik tu senyum aja. Dia cuma jawab, biasa dah. Pakcik tu jawab macam tu. Dia jawab sepatah aja. Tu Razak perasan lah, pakcik ni memang jenis tak banyak cakap kot. Lepas tu Razak dah tak bercakap lah, tak tanya apa-apa lah. Bila dah habiskan makanan dengan minuman dia tu, Razak pun tanyalah, berapa pakcik semua sekali? Lepas tu pakcik tu jawab 50 sen. Pakcik tu jawab. Razak ni tercengang lah sekejap. 50 sen ke RM5 pakcik? Dia tanya. 50 sen je, pakcik tu cakap. Lepas tu Razak ni terpaku jugalah sekejap. Pakcik ni belanja ke apa ni? Dia ingat pakcik tu belanja dia makan. Lepas tu dia keluarkanlah duit 50 sen, duit shilling, dan dia bagi kat pakcik tu. Bila dia bagi kat pakcik tu pegang duit tu, pakcik tu tengok belik. Macam tak pernah tengok duit shilling macam tu. Lepas tu Razak tanyalah, "Kenapa pakcik?" Pakcik tu eling-eling senyum macam tu je, dia tak jawab. Lepas tu Razak pun minta dirilah. "Saya balik dulu pakcik Lepas tu Razak pun naik dalam lori dia dan mulalah memandu. Masa tu Razak perasan pakcik tu dia berdiri di depan warung dan melambaikan tangan sambil senyum. Jadi Razak pun lambailah balik. Lepas tu bila dah bergerak, lori tu dah bergerak lebih kurang 100 meter, Razak terperasan dekat side mirror lah. Dia tengok pakcik tu masih lagi melambai. Razak dah tak balas lah sebab dah jauh kan. Jadi masa teruskan perjalanan tu, sepanjang jalan tu Razak ni teringat, sedap betul mi tadi dengan daging bakar tu. Harganya pun murah, tapi dia tak pasti sebenarnya sama ada harga tu memang murah ataupun malam tu pakcik tu belanja dia. Jadi seminggu berlalu, tak ada trip yang gunakan jalan tu. Sepanjang minggu tu Razak dia asyik teringatkan pakcik tu dengan mi yang dia pesan, yang dia makan tu, dengan daging goreng yang dia makan dekat warung pakcik tu. Tapi tak ada kebetulan jalan kat situ. Lepas tu seminggu tu adalah bos dia suruh hantar lagi ke tempat yang sama barang. Kali ni waktu siang. Razak masa tu dah plan awal-awal, memang dah niat, aku memang nak pergi lagi kedai tu, kedai pakcik tu. Dah lah sedap. Lepas tu murah pula tu. Lepas tu Razak pun mulakanlah perjalanan. Bila dia sampai dekat jalan yang patutnya ada warung pakcik tu, masa tu tengah hari, lebih kurang pukul 11 lebih, dekat pukul 12 lah. Lepas tu dia sampai situ, lepas pada kawasan orang asli tu, perkampungan orang asli tu,
Lepas pada deretan kedai yang tinggal tu, patutnya belah kiri tu kan. Tapi bila Razak tengok tak ada, dia nampak daripada jauh tak ada. Jadi dia pun turun daripada lori, dia berhentikan lori dia kat tepi dan dia cari. Bila dia dah sampai dekat tempat yang patutnya ada warung tu, dia tengok ada runtuhan bangunan, macam dinding yang runtuh. Dan dinding yang runtuh tu dah macam berlumut, macam batu biasa. Tapi betul lah dinding yang runtuh lah. Masa tu Razak diserta-merta dia jadi meremang dan ketakutan. Dia pun cepat-cepat naik lori dia dan sambung perjalanan. Kejadian ni dah lama berlaku dan Razak masih lagi tak dapat lupakan apa yang terjadi dekat dia malam tu. Kisah kedua bermula dengan Azahari. Azahari ni adalah seorang mekanik di sebuah kedai kereta terpakai. Azahari ni walaupun umur dia belum sampai 30 tahun, tapi pengalaman dia cukup lama lah di bengkel kereta second hand. Azahari bekerja di bengkel kereta second hand sudah hampir 10 tahun daripada dia habis sekolah lah. Jadi Azahari ni kalau kadang-kadang tu dia tengok, dia dengar bunyi kereta pun dia tahu. Kereta ni rosak benda ni dia tahu. Dan memang betul. Kalau cek memang betul. Kadang-kadang tu dia tak perlu tengok pun kereta tu, orang just hantar gambar aje. Gambar kereta. Jadi dia pun bila tengok tu dia boleh tahu, dia insting dia kuat. Lagi satu, Azahari ni dia ada satu kebolehan yang orang lain tak tahu kecuali bos dia. Azahari ni dia macam kalau dia ada kebolehan nak detect benda-benda mistik ni. Macam kalau ada orang datang nak tolak kereta kan, nak jual dekat kedai dia tu lah. Jumpa dengan bos dia dulu kan, bos Azahari tu. Bos Azahari ni akan suruh Azahari pergi check kereta tu. Jadi dia check macam mana? Dia check mula-mula macam biasalah. Dia check kereta tu, body, dia check engine kereta, benda-benda macam tu lah. Tapi yang last dia akan check benda lain. Macam mana tu check benda lain? Dia masuk dekat dalam. Azahari ni kalau ada benda yang tak kena, dari segi benda-benda alam gaib ni lah, benda-benda yang berhantu ni, dia akan sakit kepala. Kalau sakit kepalanya tu ringan, maknanya benda tu ada tapi tak heavy, tak berat. Kalau sakit kepalanya tu teruk, memang teruk lah benda tu, kereta tu berhantu yang teruk. Macam tu. Dan bos Azahari ni beri kepercayaan penuh, sebab dah banyak kali Azahari ni dia bagi tahu dekat bos, dan bos dia tak percaya pada mulanya. Lepas tu bila customer beli kereta tu, customer lain beli kereta tu, memang akan dihantar balik. Dah berapa banyak kali dah jadi macam tu. Jadi bos Azahari ni memang percayakan Azahari untuk cek semua kereta yang sampai. Pada satu hari, ada dua orang lelaki datang ke kedai tempat Azahari kerja lah, untuk nak tolak kereta. Dua orang lelaki datang bawa kereta Mercedes warna silver. Jadi bos Azahari ni bincang lah dengan orang yang nak jual kereta tu. Lepas tu dia pas dah dekat Azahari macam biasalah. Jadi bos ni bercakap lah dengan dua orang tu, sementara nak tunggu Azahari ni check kereta tu. Jadi Azahari ni dia check lah, body memang cun macam kereta baru. Lepas tu dia check engine pun sama, tak ada masalah, engine pun tip top. Lepas tu macam biasa dia masuk kat dalam dan dia tengok memang sakit kepala teruk Azahari macam tu masa tu, sampai dia muntah. Dia keluar kereta dia muntah. Tapi kebolehan Azahari ni, dia cuma sakit kepala masa di dalam kereta aja. Bila dia langkah aja keluar ke dalam keluar kereta, sakit kepala dia tu hilang. Biasanya macam tu, tapi kali ni teruk. Dan bos dia tak perlu Azahari bagi tahu pun, dia tahu bila tengok Azahari jadi macam tu. Jadi bos dia ni cepat-cepatlah pergi dekat Azahari dan tanya. Azahari pun bagi tahulah, bos kereta ni memang teruk bos, saya tak tahu apa jadi, tapi saya rasa kereta ni tak pernah aksiden, tak pernah ada kemalangan, tapi ada sesuatu jadi kat kereta ni. Jadi bila bos Azahari dengar Azahari cakap macam tu, dia terus
macam minta maaf dekat lelaki 2 orang tu lah. Minta maaf cik, kedai kami tak mampu nak ambil kereta ni, saya cadangkan cik pergi kat sini. Dia recommend lah kedai lain. Jadi kedai Azhari pun tak ambil lah kereta tu. Tak lama lepas tu, lebih kurang seminggu, ada seorang kawan Azhari ni yang bernama Aizat datang ke kedai kedai kereta terpakai yang tempat Azhari kerja ni lah. Datang bawa kereta dia yang dia selalu guna tu. Lepas tu Azhari pun tegur lah, Zat, ada apa Zat? Lepas tu Aizat ni bagi tahu lah Azhari, aku nak tolak kereta ni, dia cakap. Lepas tu Azhari ni sembang lah, member dia kan. Dia sembang, oh kenapa kau nak beli kereta lain ke? Lepas tu Aizat ni pun cerita lah, bukan nak beli, aku dah beli dah, dia cakap. Aku dapat bonus, dia cakap. Hujung tahun baru ni dapat bonus banyak juga, jadi aku plan nak beli kereta. Aku adalah dengar dekat tempat aku kerja tu, ada kereta murah. Member dekat tempat kerja aku ni ada kenal orang yang deal kereta lah. Dia cakap ada kereta yang spek bagus, kereta Mercedes color silver, dia cakap. Murah aja orang tu tolak, jadi aku pun belilah. Lepas tu Azhari ni macam bergurau lah, oh nanti kalau datang sini bolehlah kau bawa kereta tu. Boleh, aku test, dia cakap. Lepas tu si Aizat ni dia pun tunjuk gambar, ni kereta dia. Lepas tu Azhari tengok-tengok, kereta tu kereta yang 2 orang lelaki tu bawa hari tu. Memang tak salah, plate dia semua. Jadi macam mana Azhari nak explain macam mana benda tu? Sebab kawan dia dah bayar deposit semua kan. Azhari bila dia tengok tu, dia terus berubah, air muka dia berubah. Dan Aizat pun perasan. Lepas tu Aizat tanyalah, kau dah kenapa ni Azhari? Lepas tu Azhari ni bagi tahu, Zat, kalau boleh kereta ni kau jangan ambil lah Zat. Lepas tu Aizat ni pelik lah, kenapa? Dia cakap, aku dah bayar tu deposit. Lepas tu Azhari ni macam serba salah, sebab member dia dah bayar deposit semua kan. Lepas tu dia pun tak ada bukti yang nak cakap kereta tu tak okey ke apa, just dengan kebolehan dia yang hari tu je lah. Lepas tu Azhari cakap, tak ada apalah, okey je kot. Mungkin aku salah tengok kot. Lepas tu dia cakap, hati-hatilah, dia cakap macam tu. Lepas tu Aizat ni macam pelik jugalah kan. Lepas tu si Azhari ni back to topik asal lah. Mana Zat kereta kau? Biar aku check. Kata, kau nak tolak kan kereta ni? Lepas tu dia pun teruskan lah proses nak jual kereta dia tu. 2-3 hari lepas tu Aizat pun datang bawa Mercedes silver dia tu. Lepas tu dia ajaklah si Azhari keluar makan kan. Jom lah makan dengan aku, Aizat ajak. Lepas tu Azhari ni pun mula-mula macam berat juga kan nak ikut, sebab kena naik kereta tu. Lepas tu kalau dia tolak kan, nanti Aizat ni cakap apa pula, sombong ke apa kan. Itu dia pergi je lah. Dia tumpang kereta Aizat ni pergi makan tengah hari. Sepanjang naik kereta tu dia memang sakit kepala, pening kepala. Sampailah dia balik ke bengkel dia tu, ke kedai kereta terpakai tu. Cerita Azhari habis kat situ je. Dan sekarang ni cerita Aizat pula. Bila dia pakai kereta tu dalam lebih kurang seminggu, okey lagi. Tapi lepas pada seminggu, masuk minggu kedua, Aizat ni mula alami masalah. Kereta dia mula alami masalah. Masalah macam mana? Kalau Aizat ni dibawa kereta siang hari, aircon dia okey, aircon dia sejuk, best lah. Kalau macam stuck dalam jam ke apa, tak ada masalah, aircon dia sejuk. Jalan ke mana-mana pun aircon dia sejuk. Hari panas ke, hari tak panas ke, kalau siang hari aircon dia sejuk. Tapi bila matahari tenggelam je, masuk aja waktu maghrib menuju ke malam, dan waktu malam aircon dia jadi panas, dia keluarkan udara panas. Itulah benda pelik yang berlaku pada kereta Aizat. Aizat ni dah pergi merata kedai lah, kedai aircon. Semua cek, semua pun garuk kepala, pelik. Kenapa aircon dia ni bila cek semua okey? Dia macam servis je lah, macam flush macam tu je lah, tak ada apa yang major. Dia punya coil pun masih elok lagi, yang seketul tu. Jadi orang kedai pun tak tahu nak tukar apa, sebab semua ni masih dalam keadaan okey. Dan dia biasanya cek pada waktu siang, jadi tak tahu apa yang tak kena. Ada satu hari tu Aizat ni dia ada kerja luar, kena jumpa klien, jauh jugalah. Jadi dah seharian kan, dah pergi ke rumah klien tu. Masa nak balik tu,
Nak balik masa tu dah dekat waktu malam, dah maghrib. Aizat ni mata dia jadi berat, jadi mengantuk. Dia pun berhenti tepi jalan dan dia tidur dalam kereta. Dia buka sikit-sikit cermin sebab panas kan. Dia buka sikit cermin dan dia tidur. Jadi tak lama lepas tu dia terjaga. Dia terjaga sebab dia rasa panas. Bila tengok cermin dia, tadi dia buka kan cermin kereta. Sekarang dia tengok cermin kereta dia tu semuanya tertutup. Dan dia rasa bahang yang panas. Sangat panas. Aircon dia tu. Dia tak buka pun aircon masa dia berhenti tu. Dia buka cermin semua, dia tidur, dia terlalu mengantuk. Tapi bila terjaga dalam keadaan panas macam tu, dengan badan yang berpeluh satu badan, dia bangun dalam keadaan mengejut lah. Lepas tu dia terperasan dekat kursi sebelah dia, kursi apa tu macam ni, driver seat seat sebelah dia tu, dia nampak ada perempuan. Seorang perempuan. Perempuan tu menghadap keluar tingkap. Maknanya kepala dia tu membelakangi Aizat lah. Aizat ni dengar perempuan tu menangis. Masa tu dia nak keluar dah kereta. Dalam keadaan dia nak keluar kereta tu, perempuan tu berpaling dekat dia dengan muka yang pucat sambil menangis. Perempuan tu tanya Aizat, "Kenapa kau bunuh aku sekali?" Dia tanya. Aizat masa tu dengan bingungnya, dengan panasnya, dengan takutnya, buka kereta dan berlari macam orang gila berlari. Pintu kereta tak tutup, kunci semua kat dalam, handset, beg duit semua kat dalam. Dia berlari, tak tahu nak pergi mana. Dia berlari, nampaklah ada stesen minyak. Dia pun melurulah ke stesen minyak tu. Bila sampai kat stesen minyak tu, orang-orang dekat pekerja-pekerja stesen minyak pun pelik juga tengok dia ni. Biasa orang masuk sama ada naik kereta ataupun motor, tapi dia ni jalan berlari datang kat situ. Berlari minta nak pinjam handset dengan pekerja petrol pump tu lah. Lepas tu dia pun pinjam handset dan dia telefon taksi, minta tolong untuk telefon taksi. Handset dia, beg duit dia semua dalam kereta tadi kan. Lepas tu bila taksi dah sampai, dia pun minta lah hantar ke rumah. Jadi macam tu lah cara dia balik ke rumah. Esok paginya barulah dia datang ambil kereta tu, datang dengan adik dia. Jadi bila dah kena macam tu, Aizat malam memang dia tak masuk dah kereta dia tu. Tersadai macam tu je lah. Dia parking dekat luar rumah, dekat luar kawasan rumah. Dia parking bawah pokok macam tu je. Dan dia memang tak naik kereta tu malam hari. Siang dia naik lah. Dan dia ada buat macam siasatan sendiri. Dia search sendiri sejarah kereta tu, siapa owner asal kereta tu. Lepas tu Aizat dapat tahu owner asal kereta tu, pemilik asal kereta tu adalah seorang ahli perniagaan. Dan bukannya peniaga yang kecil-kecil lah, peniaga yang bisnes besar. Dan dia dapat tahu pemilik asal kereta tu dah mati. Mati bunuh diri. Jadi dia siasat peniaga tu, dia buat pelaburan. Dia ada buat pelaburan, tak tahulah pelaburan jenis apa ke, tak tahulah. Tapi pelaburan dia tu macam seolah-olah macam ditipu lah. Dan rugi banyak. Jadi dia pinjam dengan peminjam wang yang haram ni lah, alung ni lah. Jadi dah hutang banyak, nak bayar pun tak mampu. Semua yang dia usahakan macam tak jadilah. Jadi dia terus menerus diburu oleh geng-geng alung ni. Jadi satu hari dia ambil keputusan untuk bunuh diri. Tapi yang tak kenanya, dia bawa isteri dia sekali. Dia tak bagi tahulah nak bunuh diri kan. Dia bawa kereta, dia pergi ke satu kawasan pegunungan ni. Dia tutup, dia kunci kereta. Lepas tu masa tu isteri dia tidur lah. Dia kunci pintu semua, tingkap semua naik, dan dia bakar arang, tak tahu arang macam mana. Dia bakar dalam kereta tu dan dia biar. Jadi kedua-duanya mati lemas dengan asap arang tu dalam kereta. Jadi mungkinlah perempuan yang dia nampak tu adalah jelmaan perempuan yang mati dibunuh oleh suami dia sendiri. Dan mungkin jelmaan tu ingat si Aizat ni adalah suami dia. Jadi kalau kita orang Islam ni memang tak percaya kan. Memang kalau orang yang dah meninggal memang tak akan kembali semula. Cuma benda-benda ni saja yang menyerupai dan cuba sesatkan kita lah. Jadi bila Aizat ni tahu pasal benda-benda ni, dia pun jual balik kereta dia tu.
Dan memang sejak daripada tu dia tak pakai dah kereta terpakai. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap penonton semua terhibur dan berpuas hati dengan video saya. Dan jika penonton semua suka video saya, jangan lupa like, share dan komen video saya. Jangan lupa subscribe channel saya dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi penonton yang nak kongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang saya sertakan dekat bawah. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Jumpa lagi.